Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai guys. Bertemu lagi kita dalam video yang terkini dalam YouTube channel Mawi TV. Yang kepada yang dah subscribe, selamat datang kembali. Manakala yang baru pertama kali bertemu dengan YouTube channel ni, selamat datang dan jangan lupa untuk tekan button subscribe. Itu sangat penting ya guys. Jadi sejak pagi tadi bila Mitsubishi mempersembahkan harga untuk Mitsubishi Xpander 2020 untuk pasar Malaysia, iaitu RM91,369, banyak pendapat daripada mereka yang berhasrat untuk memiliki Xpander ni. Ada yang kata murah daripada expectation, sebab sebenarnya sebelum hari ini 2-3 hari lepas, kecoh di Facebook mengatakan bahawa Mitsubishi Xpander ni akan dilancarkan dengan harga RM97,000. Jadi ramailah yang macam kecewa. Tapi bila diumumkan harganya adalah RM91,000, maka sebahagian besarnya bernapas lega lah dengan harga yang diperkenalkan oleh Mitsubishi. Tapi masih lagi ada segelintir yang rasa mahal dan membandingkannya dengan harga di Indonesia yang dikatakan berharga RM70,000. Jadi ramailah yang kemudiannya yang berharap harganya dalam RM80,000, kemudiannya membuat keputusan untuk baik beli arus. Jadi hari ini kita nak membandingkan di antara siapa yang nak cari sebuah MPV bergaya SUV 7 tempat duduk yang selesa dan masih lagi boleh duduk. Di antara Arus dan Xpander, kita cuba buat perbandingan. Sengaja saya tak masukkan BRV sebab BRV tu harganya sama dengan Xpander. Jadi bagi mereka yang expect Xpander ni harga lebih murah, maka pilihannya tak mustahil lah dia akan ambil BRV. Mungkin BRV tu ada spek yang low, tapi saya rasa mereka akan beralih kepada Arus. Jadi kita akan tengok perbezaan untuk Mitsubishi Xpander dan Pro 2 Arus ni. Arus harga selepas pengecualian cukai adalah RM73,226, iaitu perbezaan hampir RM20,000. Jadi RM20,000 ni apa yang anda akan dapat berbanding Arus dan Mitsubishi Xpander. Jadi berdasarkan data yang saya kumpul ni, benda yang paling penting yang anda akan dapat adalah jenama. Apa yang menyebabkannya perbezaan RM20,000 tu sebenarnya adalah jenama. Sebahagian besarnya kerana jenama. Bukan semata-mata kerana jenama, tapi sebenarnya jenama itu kerana dia adalah jenama luar, dia ada jenama Jepun, dikenakan teks. Jadi saya rasa RM20,000 tu bukanlah semata-mata jenama, tapi kerana faktor teks yang menyebabkan ianya menjadi mahal. Berbeza RM20,000 daripada Arus, iaitu sebuah kereta jenama Malaysia. Selepas kita melihat harga, perbezaan yang hampir RM20,000 ni, kita lihat pula jaminan yang diberikan. Pro 2 memberi jaminan 5 tahun waranti berserta dengan 150,000 km perbatuan. Manakala Xpander menawarkan 5 tahun jaminan tanpa had perbatuan. Kat situ kita nampak Xpander ada kelebihan di mana tanpa had perbatuan diberikan untuk pembeli-pembeli Mitsubishi Xpander. Manakala dari segi enjin, kedua-dua kereta ini, kedua-dua MPV/SUV ini ditawarkan dengan enjin 1.5 liter. Arus disuntik dengan 101 horsepower, manakala Xpander pula mendapat 104 horsepower. Walaupun masing-masing berkapasiti enjin 1.5 liter, tetapi Xpander mendapat 3 horsepower lebih baik daripada Pro 2 Arus. Manakala dari segi torque, Arus
adalah sebanyak 133 Nm, manakala expander 141 Nm. Itu perbezaan sebanyak lebih kurang 8 Nm torque. Okey, dekat sini dari segi engine sebenarnya, okey, bukan kalau kita lihat daripada segi jaminan, expander lebih baik, manakala segi engine, okey, engine yang ditawarkan oleh Mitsubishi Expander ini lebih baik, lebih berkuasa, tapi tidaklah terlalu berbeza. Okey, kemudian dari segi transmisi, kedua-duanya menggunakan transmisi 4 kelajuan automatik. Okey, tetapi okey, Arus menggunakan pacuan belakang, manakala Expander menggunakan pacuan roda hadapan. Okey, ini perlu diambil perhatian kepada bakal-bakal pembelilah. Okey, secara peribadi saya rasa mekanisme yang mudah untuk pacuan roda ni adalah pacuan hadapan. Okey, yang mungkin kosnya lebih rendah dan kita dah biasa familiar dengan penggunaan roda hadapan. Okey, manakala Arus menggunakan roda belakang, di mana dari depan, dari tayar depan tu akan dibawa ke belakang. Okey, dari kuasa tu daripada depan pergi ke belakang. Sebab tu kenapa Arus tu di tengah menggunakan ladder frame, di mana ada laluan ke belakang untuk memacu roda belakang tu. Dan tak silap saya, dia ada kos tambahan semasa servis nanti, dan dia ada masalah bunyi sedikit lah. Okey, sebab pacuan roda belakang. Jadi itu perlu diambil kira sebenarnya. Okey, pacuan roda hadapan ni mungkin lebih konvensional, lebih biasa digunakan, manakala roda belakang ni adalah tidak semua kereta. Okey, sebahagian sahaja kereta yang menggunakan pacuan roda belakang seperti Hilux, okey, menggunakan pacuan roda belakang, ataupun Innova pun masih lagi menggunakan pacuan roda belakang. Kalau kita perasan, kebanyakan kereta-kereta Toyota yang berbentuk ladder frame menggunakan pacuan roda belakang. Okey, kemudiannya dari segi ukuran, dari segi ukuran, okey, kita tengok dari segi saiz sebenarnya Expander besar sedikit daripada Arus. Okey, kita bandingkan dari segi saiz. Okey, dari segi lebar, okey, dari segi panjang, Arus panjang hampir 4 cm. Okey, manakala dari segi lebar, Arus lebar 6 cm. Manakala segi tinggi, Arus tinggi. Okey, Arus tinggi 0.5 cm. Okey, kenapa Arus ni tinggi? Kerana ground clearance Arus tu lebih tinggi. Sebab Arus punya ground clearance adalah 225 mm, sedangkan Arus punya ground clearance adalah 205, iaitu perbezaan 2 cm sebenarnya. Okey, jadi kalau kita tolak tadi 2 cm tolak 0.5 cm tadi, sebenarnya body Expander tu sebenarnya adalah lebar 1.5 cm daripada Arus. Okey, faham tak kiraan dia ni? Okey, manakala dari segi berat, okey, Pro 2 Arus mempunyai berat 1.3 tan, manakala berat untuk Mitsubishi Expander adalah 1.26 tan. Okey, maksudnya dia lebih ringan. Okey, lebih ringan dalam 75 kg. Maksudnya lebih ringan, macam ibarat membawa satu orang tambahan lah. Okey, dari segi ukuran sebenarnya Mitsubishi Expander mempunyai kelebihan dari segi ruang dan juga berat yang lebih ringan. Okey, satu lagi yang paling penting adalah wheel base, iaitu kepanjangan jarak antara dua roda ni. Okey, Arus mempunyai jarak antara dua roda ni sangat besar, iaitu 10 cm. Bayangkan 10 cm bermaksud ruang yang diperolehi di bahagian dalam tu nanti lebih luas. Okey, tambahan pula Arus punya chassis adalah Expander punya chassis adalah monocoque, manakala Arus menggunakan ladder frame. Okey, ladder frame ni maksudnya dia bertangga. Okay, kesan bila dia bertangga ni maksudnya ruangan ketiga tu dia lebih sempit ketinggian dia sebab dia tangga kan. Manakala yang Expander adalah monocoque, di mana dia adalah sebuah MPV yang rata daripada depan sampailah ke belakang. Okey, jadi kat situ juga kelebihan terletak pada chassis yang dimiliki oleh Expander sebagai sebuah kereta yang lebih luas. Okey, tetapi ladder frame ni pula bagusnya dia boleh dibawa ke kawasan-kawasan
luar bandar ataupun off-road kerana ground clearance dia tinggi 225 dan dia adalah leather frame yang lebih tinggi dan lebih kukuh lah. Jadi itu kelebihan untuk chassis. Manakala untuk safety, Arus ditawarkan dengan 6 airbag, manakala Xpander kereta tahun 2020 hanya ditawarkan dengan 2 airbag. Jadi kat sini sebenarnya Arus lebih baik dari segi keselamatan. Manakala dalam sistem audio, Arus ditawarkan dengan 7 inci head unit, manakala Xpander ditawarkan dengan 9 inci head unit dan boleh disambungkan dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dari segi teknologi, Arus punya auto start stop, tak salah idle punya konsep, iaitu berhenti bila kita berhenti di traffic light, dan punya kamera depan dan juga belakang. Manakala Xpander punya kamera 360, tanpa auto start stop. Itu antara perbandingan yang boleh dibuat antara dua buah kereta ini, Pro 2 Arus dan juga Mitsubishi Xpander. Jadi kesimpulannya, berbaloikah Mitsubishi Xpander dengan harga perbezaan 20k dengan Pro 2 Arus? Dari segi spesifikasi sebenarnya sebahagian besar adalah dimenangi oleh Mitsubishi Xpander, kecuali harga je dan juga keselamatan. Selebihnya didapati bahawa Mitsubishi Xpander ni lebih baik sebagai sebuah kereta keluarga, sebuah MPV yang bergaya SUV. Dari segi rupa, Xpander ni nampak lebih radikal bentuk luarannya, manakala Arus lebih kacak dan lebih maskulin bentuknya. Jadi dari segi rupa, cita rasa masing-masing. Jadi soalannya, adakah 20,000 tu berbaloi untuk sebuah Xpander berbanding dengan Pro 2 Arus? Jadi sebenarnya dari segi tahun pembuatan, jika anda berminat kereta baru, Xpander mungkin pilihan yang sesuai. Tapi bila anda memikirkan tentang bajet, sebenarnya Pro 2 Arus tu masih lagi satu penawaran yang baik untuk dimiliki. Jadi bergantung kepada poket masing-masing lah. Kalau rasa mampu, boleh ambil Xpander. Tapi jika tak berkemampuan, sebenarnya Arus ni tak kalah banyak pun berbanding dengan Mitsubishi Xpander ni, dan ianya masih berbaloi untuk memiliki sebuah Pro 2 Arus yang merupakan kenderaan di bawah Toyota, jenama Toyota tu. Jadi pada saya dari segi pilihan, sebenarnya masih lagi Arus tu pilihan yang lebih baik. Tapi Xpander ni adalah sebuah kereta baru yang mempunyai wajah yang fresh dan ruangan kabinnya yang sangat luas. Saya pernah masuk kedua kereta ini. Arus masih lagi selesa di kedudukan baris ketiga, tetapi kerusi baris yang ketiga tu agak kecil, jadi kesannya dia tak menyokong keseluruhan peha kita. Tapi Xpander ni boleh menampung hampir 80% peha tu. Kesannya dia lebih selesa untuk diduduki oleh dewasa di kerusi bahagian belakang. Jadi jika anda mencari keselesaan, saya cadangkan untuk anda ambil Xpander. Tapi jika anda masih lagi memerlukan sebuah kereta 7 tempat duduk tetapi punya bajet yang rendah, anda bolehlah mengambil Pro 2 Arus. Jadi saya rasa ianya sebenarnya bergantung kepada poket anda. Kalau poket anda tebal, ambillah Xpander. Kalau poket anda nipis, ambillah Arus. Dan kedua-duanya tidak akan menyebabkan anda mengalami kerugian, sebab jujurnya Arus tu masih lagi bernilai, masih lagi berbaloi. Sedangkan Xpander adalah sebuah kereta baru yang membawa imej baru Mitsubishi yang ada pada hari ini. Jadi akhirnya nanti sebenarnya adalah berbaloi ke 20,000 itu dengan apa yang ditawarkan oleh Xpander berbanding dengan Arus. Saya rasa 50-50. Pada saya 20,000 tu adalah hanya pada jenama dan cukai yang dikenakan oleh kerajaan, manakala faktor-faktor lain itu adalah faktor-faktor yang sangat minima untuk dikatakan ianya terlalu berbaloi. Dia cuma lebih kepada faktor
jenama Mitsubishi, iaitu jenama import dan Japan. Tapi sebenarnya Arus tu pun adik-beradik orang Jepun juga kan. Jadi saya rasa dalam situasi ni saya susah nak memilih lah. Tapi normal untuk manusia memilih sebuah kereta baru. Okey, pada saya yang mungkin mampu untuk beli kereta yang berharga 90 ni, saya rasa macam Xpander ni berbaloi. Tapi bila kita berada pada kasut orang lain, okey, sebenarnya kalau anda mungkin ada bajet yang tipis, sebenarnya Arus ni sudah cukup berbaloi. Okey, jadi itu saja pandangan saya tentang perbandingan antara Mitsubishi Xpander dan juga Pro 2 Arus. Okey, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Okey, jangan lupa subscribe. Okey, jadi itu saja hari ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.